Baik, Assalamualaikum semua. Lima Al-Biruni. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari Sabtu. Kita akan teruskan yang cikgu ajar hari itu. Baik, sebelum tu semua dengar suara cikgu dengan jelas. Baik, jadi kalau kita tengok dekat sini kan, okay, cikgu dah ajar dalam kelas hari itu, dia kita sambung. Okay, bagaimana nak menentukan mean, variance dan sisian piawai. Baik, yang ni dalam bahasa Inggeris ni mean is mean lah. Mean, M-E-N kan. Okay, variance is variance, bunyi yang sama. Cuma sisian piawai ni, okay, dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai standard deviation sisian piawai. Baik. Jadi kita akan tengok satu persatu. Basically kita dah belajar ni tahun lepas kan dalam chapter statistics nama ni kita belajar mean, variance dengan standard deviation atau sisian piawai. Cuma kita nak aplikasikan dia dalam taburan binomial. Okey. Baik, cuba kita tengok dekat sini Okay, satu pun boleh ubah secara rawak discrete, okay, X besar yang mewakili satu taburan binomial dengan bilangan percubaan N dan kebarangkalian kejayaan P. Ini kita bincang, N adalah bilangan percubaan, P adalah kebarangkalian berjaya. Okey, diwakili oleh tanda tanda X hyphen. X hyphen, okey, B besar, N, P. Okey, N ni adalah bilangan percubaan dan P ni adalah kebarangkalian berjaya. Maksudnya kalau Q tu awak tolak lah, satu tolak P awak dapat Q. So basically kita dah belajar sebelum ni kan, okay? P plus Q equals to 1 kan. Jadi Q equals to apa? 1 minus P P ni adalah kebarangkalian berjaya, manakala Q adalah kebarangkalian tidak berjaya. Okay, jadi ni formula dia. Okay, formula dia mu sama dengan NP. Mean yang ni untuk mean. Mean mu sama dengan NP, manakala variance square ni, okay, variance ni dalam square, sisian piawai ni square root. Basically kalau kita tengok kan, kalau variance macam ni equals to NPQ kan, ini variance yang ni variance Kalau sisian piawai, okay, dia ambil yang sama je, cuma square tu, okay, square ni kita pindah ke sebelah. Square kita pindah sebelah jadi square root NPQ. Square root NPQ. Basically macam ni je. Jangan confuse lah. Kalau awak dapat variance, awak square root kan, awak akan dapat sisian piawai. Kalau awak dapat sisian piawai, awak square kan dia, kuasa 2 kan dia, awak akan dapat variance. So basically semua semua formula ni, okay, just put in mind lah. Tak susah sangat kan, mu sama dengan MP, variance equals to MPQ dan sisian piawai square root MPQ. So kita tahu dah. Okay, mean ni dia punya simbol mu. Okay, variance ni simbol dia sigma square. Standard deviation simbol dia sigma kecil. Okay, baik. Kalau kita tengok dekat sini kan, okay, cuba kita tengok contoh dan kita tengok macam mana cara nak menyelesaikan. Okay, kalau kita tengok dekat sini kan, so basically awak kena pasti N berapa, N kecil berapa, P kecil berapa. So kita kena pasti N kecil berapa, okay, P kecil berapa, okay, lepas tu Q berapa. Dan bear in mind lah, yang ni sebenarnya very simple lah. Okay, P plus Q equals to 1. Ini formula dia. Maksudnya kalau dapat P, awak akan dapat Q. Kalau awak dapat Q, awak dapat P. Okay, so basically kalau kita tengok dekat sini kan, dia kata apa? Dia dapati bahawa 3 daripada 20. Okay, 3 daripada 20, okay, adalah pekerja yang dipilih secara rawat mempunyai insurans nyawa. Okay, jika dia dapat 600 orang pekerja di syarikat itu, jangkakan bilangan pekerja yang mempunyai bilangan insurans. Seterusnya, nyatakan variance dan sisian piawai. Okay, so basically kat sini, kalau awak tengok 3 daripada 20, kalau kita fikir 3 daripada 20, okay, kalau awak fikir secara logik, 3 daripada 20, maksudnya apa? Maksudnya ini adalah kebarangkalian. Kebarangkalian, probability. Okay, so 3 daripada 20 is 3 per 20. Okay, kita tak disimplify, maka ini adalah awak punya P. Okay. N awak, N kita dah tahu dah. N jika terdapat 600 orang pekerja. Okay, 600 orang pekerja ni becomes your N. Jadi awak punya bilangan percubaan awak iaitu 600 orang. Sebab dia nak kena pasti daripada 600 orang ni berapa orang yang ada kebarangkalian mempunyai insurans nyawa.
Manakala Q basically kita gunakan formula P plus Q equals to 1. Jadi Q equals to 1 minus P ya. 1 minus P is 1 minus 3 per 20. So 20 per 20 jadi 17. Q sama dengan 17 per 20. So sekarang awak dah dapat 3 3. Awak dah dapat N berapa? Awak dah dapat P berapa? Awak dah dapat Q berapa? So 3 benda ni saja yang diperlukan untuk kita kira mean, variance dan standard deviation sistem piawai. Okay, baik. Jadi kita tahu mean kan? Okay, kita tahu mean. Okay, rumus dia. Okay, NP. So apa yang buat, awak masukkan saja nilai N dan P. Jadi nilai N awak apa? Nilai N awak 600. Nilai P awak 3 per 20. Okay, you darabkan, awak akan dapat jawapan dia 90. Jadi ni awak punya mu. Sebutan dia mu. Jadi ataupun bahasa Inggeris dia mean lah. Kalau dia punya simbol kita sebut mu. Okay, awak dapat 90. Okay. So, yang kedua kita ada variance. Variance simbol dia sigma square equals to apa? Equals to NPQ. Okay. NPQ Jadi basically NP ni awak dah ada dah mean, tapi tak apa, kita darab balik pun tak apa. Jadi N awak 600, P awak 3 per 20, Q awak 17 per 20. Jadi tekan kalkulator, jawapan kita dapat 76.5. Jadi ni awak punya variance. Manakala awak punya standard deviation ataupun sisihan piawai, okay, rumus dia sama dengan punca kuasa NPQ, punca kuasa variance NPQ. Jadi kalau kita tulis ni, punca kuasa 76.5. Jadi bila awak 76.5 ni, jadi bila awak tekan dalam kalkulator, awak dapat jawapan dia 8.746. Jadi siang piawai awak dapat 8.746. So basically ni. Okay. So far okay Okay. Jadi sekarang apa yang kita nak cuba buat adalah kita cuba buat penilaian kendiri. Boleh semua dah standby sudah standby buku. Pen and paper. Yang ni adalah buku teks pusat 194. Jadi kita sambung iaitu soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 1 dulu. Suatu pemulih ubah rawat X besar mengikut satu taburan polinomial X-B 400/1. Cari mean, variance dan sisihan piawai bagi X. Soalan ni very simple. Jangan panik. Jadi apa yang kita buat adalah kita tengok, kita bandingkan. Kita bandingkan. Dia punya tata tanda macam ni. Kita dah bincang tadi. Tata tanda dia X-B, N, P. Jadi kita bandingkan saja. Kita bandingkan dekat sini. X-B, N, P. Jadi daripada sini awak tahu. Awak tahu N awak sama dengan 400. P awak, P sama dengan 0.1. Q very simple. 1 tolak 0.1 sama dengan 0.9. So sekarang awak dah ada 3 dah. N, P dan Q. Jadi kita nak cari mean, variance dan sisihan piawai. Jadi nombor 1 ni senang saja. Mean sama dengan apa? N, P. Kan? Mean sama dengan NP. So NP, kita masukkan nilai NP, N berapa? N 400, P 0.1. Jadi awak darab tekan kalkulator. 400 darab 0.1. Jawapan awak apa? Jawapan awak 40. Jawapan awak 40. Yang ni untuk mean awak ataupun mu. Semua boleh Boleh? Kemudian kita buat soalan yang kedua. Bukan soalan kedua. Kehendak dia yang kedua iaitu variance. Variance. Jadi variance, nombor 2. Variance. Variance kita, sama dengan NPQ. N awak dah ada. N awak dah ada tadi 400. P awak
0.1. Q awak 0.9. Okey, masukkan. Okey, 400 darab 0.1 darab 0.9. Jadi awak dapat jumlah dia 36. Ya, awak dapat jumlah dia 36. Jadi awak punya variance. Manakala awak punya sisihan piawai, sisihan piawai awak, yang piawai awak sama dengan punca kuasa 2 variance. Punca kuasa 2 36. Jadi awak dapat 6 lah jawapan awak. Jadi ini adalah sisihan piawai awak. So soalan ni very simple, very straightforward. Okay, dia cuma nak menguji awak punya kefahaman saja. Okay, dia belum lagi masuk soalan yang berbentuk standard SPM. Jadi itu yang pertama. Okay, sekarang kita cuba soalan yang kedua. Okay, jadi dekat sini apa yang cikgu buat dia? Okay, cikgu bagi masa 5 minit. Cuba awak buat soalan nombor 2. Kemudian kita akan cikgu akan tunjukkan cara nak menyelesaikan soalan ni. Baik.
Okay, baik. Boleh dapat cuba kita buat Okey, antara 3,000 buah keluarga dalam satu taman perumahan, didapati bahawa 3 daripada 5 buah keluarga memiliki lebih daripada sebuah kereta. Cari mean variance sesiam piawai bagi bilangan keluarga di taman perumahan itu yang memiliki lebih daripada sebuah kereta. Okey, basically soalan ni quite simple juga. Okey, kita turunkan ni dulu. Okey, kita cuba buat soalan ni Okey, jadi untuk soalan yang kedua soalan yang kedua very simple. Jadi untuk selesaikan soalan ni, okay, always bear in mind awak kena tahu N berapa, P berapa, Q berapa. Then you can solve any questions yang ditanya. Apa saja apa saja soalan yang ditanya, dia tak susah asalkan awak tahu N apa, P apa, Q apa. Okay, so basically dekat sini kita tahu so trial dia daripada 3,000 keluarga. Jadi N awak sama dengan 3,000. Sekarang kita nak cari P dan Q kan. Jadi P dekat sini adalah kebarangkalian benda tu berlaku. Jadi dekat sini kata apa? Didapati bahawa 3 daripada 5. 3 daripada 5, jadi ini adalah kebarangkalian awak. Percaya kerana soalan nak tanya berapa banyak keluarga yang memiliki lebih daripada sebuah kereta. Dan 3 daripada 5 ada lebih daripada sebuah kereta. Jadi kebarangkalian awak, kebarangkalian untuk berjaya adalah 3 daripada 5. Dan kita tak boleh simplify. Jadi Q awak apa? Q awak 1 tolak 3/5. Jawapan dia 2/5. So ni Q awak. So awak dah ada N, P dan Q. Okay. So basically very simple. Kita nak cari mean. Okay. Mean awak NP. Okay. So jawapan dia apa? Jawapan dia 3,000 darab 3/5. So jawapan dia apa? 3,000 darab 3. Okay. Jawapan dia 1,800. So ni mean. Mean 1,800. Ni mean dia. Okay, kemudian mean dah mean dah, kita cek variance. Okay, variance sama dengan N P Q. N 3,000, P 3/5, Q 2/5. 2/5. Jadi awak kira jawapan dia awak dapat 720. Ni variance dan sisian piawai. Sisian piawai adalah punca kuasa 2 variance. Punca kuasa 2 720. Awak dapat 26.83 26.83. Ini adalah sisian piawai yang awak dapat. So basically Jadi untuk buat soalan ni very simple. Just find apa dia N, P dan Q. Dan awak boleh cari mean, variance dan sisihan piawai. Okay. Baik. Nombor 3 ni nanti awak jadi ni jadi awak punya class work lah. Ini class work awak jadi Okay. Baik. Sekarang kita tengok masalah menyelesaikan masalah yang melibatkan taburan binomial. Yang ni macam mana nak membuat binomial, ni nak menyelesaikan masalah. Jadi sekarang kita dah tahu dah. So basically kalau kita tengok persen apa semua ni kan. Probability macam cikgu cakap, minimum kosong, maksimum dia 1. Kadang-kadang probability menggunakan decimal place, kadang-kadang probability menggunakan fraction, pecahan, dan kadang-kadang probability menggunakan peratus. Jadi tak kisahlah. Cuma dalam calculation, kita tak boleh guna peratus. Kita kena gunakan sama ada decimal place atau pecahan. Dua saja. Kita tak boleh gunakan peratus dalam mengira mean, variance dan standard deviation. Okay, sekarang kita tengok contoh 5. Contoh 5, didapati bahawa 7% daripada penduduk di sebuah negara mempunyai darah jenis O negatif. 7%. Jadi 7% ni kita dah tahu dah. 7% ni adalah apa? Kebarangkalian berjaya. Cuma macam cikgu cakap tadi, 7% kita tak boleh pakai dalam pengiraan. 7% tu harus ditukar. Sama ada kita gunakan
fraction pecahan atau kita gunakan decimal place. Dan kita tahu, okey? Kita dah tahu dah 7% ni sama dengan 7/100 atau 0.07. So kalau kita nak buat calculation, kita boleh guna pecahan atau fraction. Yang ni kita tak boleh guna. Yang ni tak boleh guna dalam pengiraan NPQ. Jadi kita gunakan. Oleh kerana fraction ni fraction yang tepat 0.07 tanpa perlu bunda, maka kita gunakan 0.07. Kita gunakan 0.07. Okay. Kemudian saya kata apa? Dalam satu kempen 50 orang murid. 50 orang murid dari sebuah sekolah berasrama mendermakan darah. Okay, 50 orang murid. Jadi kita tahu 50 ni apa? 50 ni dia punya bilangan sampel ataupun N dia. N dia. So N dia sama dengan 50. Okey. Kemudian kata apa? Cari kebarangkalian bahawa tidak lebih 2 orang penderma itu mempunyai darah jenis O. Tidak lebih 2 orang penderma mempunyai darah jenis O. Jadi kita tahu Jadi kita tahu dekat sini R dia apa? Dekat sini X dia apa? X dia tidak lebih. Tidak lebih maksud dia kurang sama dengan 2. Jadi probability binomial X kurang atau sama dengan 2. Jadi dekat sini kalau kita buat X kurang sama dengan 2 ni, okey, kisah dia apa? Dia akan jadi apa? X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 2. So X0, X1, X2 adalah kurang daripada tidak lebih daripada 2 orang. Dia tak boleh lebih. Kurang tak apa, dia tak boleh lebih. So 0, 1 dan 2. Kemudian kita tambahkan ketiga-tiga kebarang kalian. Okey, jadi nak menyelesaikan ni, menyelesaikan benda ni, X kurang daripada 2 ni. Okey, jadi P, okey, X tidak lebih daripada 2 sebenarnya apa? Kebarang kalian X sama dengan 0. Okey, tambah kebarang kalian X sama dengan 1 tambah kebarang kalian X sama dengan 2. So basically ni. Dan kita tahu okey, formula dia macam mana? P, okey, X equals to R equals to apa? Okey, yang ni kita dah belajar dalam kelas NCR. Okey, P apa? P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Q kuasa N tolak R. So basically dekat sini kita dah tahu dah kebarang kalian dia is 0, 1 and 2, 0, 1 dan 2. Okey, sekarang P kita dah tahu dah. Okey, P kita dah tahu 0.07. P 0.07. Jadi awak tahu, automatik awak tahu Q. Kalau kita ada P sama dengan 0.07, automatik Q sama dengan apa? 1 tolak 0.07, kita dapat 0.93. Automatically. Okey, jadi kita menggunakan rumus ni. Rumus ni cikgu rasa by right buat masa sekarang dah melekat dah kat kepala otak awak sebab kita dah buat macam-macam soalan jadi very simple, straightforward. Kita masukkan saja nilai ke dalam apa? Ke dalam persamaan. Jadi what we do now is, okey, apa yang kita buat sekarang, okey, sama ada awak nak buat simultaneously atau awak nak buat satu persatu. Okey, katakanlah kita buat satu persatu. Kita buat dulu P kebarang kalian X sama dengan 0. Jadi dekat sini apa yang kita buat? Okey, masukkan R equals to 0. Okey, kita dapat apa? Okey, menggunakan formula yang dekat atas ni. Menggunakan formula dekat sini, ni formula dia. Okey, N dia berapa? N dia 50. N dia 50. Okey, yang ni combination dengan 0. Okey, sebab R dia 0. Okey, kemudian kita gunakan kebarang kalian 0.07 kuasa R iaitu kuasa 0. Okey, kemudian darabkan dengan Q 0.93 kuasa N tolak R. So 50 tolak 0, jawapan dia 50. Okey, jadi what you do is keluarkan kalkulator awak, masukkan ke dalam rumus. NCR tu awak tekan shift bahagi dalam kalkulator awak, shift bahagi tekan 50, shift bahagi, masukkan 0. Dia akan keluar C kat tengah-tengah tu. Okey, jadi bila awak tekan kalkulator, okey, 50C 0 darab 0.07 kuasa 0 darab 0.93 kuasa 50. Okey, awak tekan kalkulator dan awak dapat jawapan, okey, lebih kurang
0.02656. Okey, yang ni awak dapat P X sama dengan kosong. Kemudian awak buat P X sama dengan 1. P X sama dengan 1. So P X sama dengan 1. Bila awak buat, okey, bila awak buat, awak dapat apa? Awak dapat, okey, 50 C1. 50 C1 sebab R dia 1. Didarabkan dengan 0.07 kuasa 1. Kemudian darabkan dengan Q 0.93 kuasa 50 tolak 1, kita dapat 49. Jadi dekat sini awak calculate, awak kira. Kira 50, okey. 50 shift bahagi dapat C1. Okey, darabkan dengan 0.07 kuasa 1. Darabkan dengan 0.93 kuasa 49. Okey, awak kira awak dapat 0.9994. Jadi tulis kat sini 0.9994. Okey. Dan yang terakhir sekali P X sama dengan 2. Sebab 2 masih tidak lebih daripada 2. Jadi 0, 1 dan 2. Jadi apa yang kita buat kat sini? Kita masukkan 50 C2. Darabkan dengan 0.07 kuasa 2. Darabkan dengan 0.93 kuasa 48. Okey, jadi apa yang buat? Kita klik kat sini. Kita kira. Tekan. Okey, 50 C2. Darabkan dengan 0.07 kuasa 2. Darabkan dengan 0.93 kuasa 48. Awak tekan, calculate, awak kira, awak dapat jawapan dia 0.1843. 0.1843. Okey, jadi kalau kita nak cari kebarangkalian X tidak lebih daripada 2, kita tambahkan ketiga-tiga nilai ni. Jawapan dia 0.02656 tambah 0.9994 tambah 0.1843. 0.1843. Jadi, okey, awak kira kat sini, awak dapat, awak dapat 0.02656 tambah 0.9994 tambah 0.1843. Okay, awak kira-kira awak dapat 0. Okey, dekat sini cikgu silap, bukan 0.9994, 0.09994, 0.09994. Okey, jadi awak kira-kira awak tambah, awak dapat 0.31, 0.3108. Jadi ni kebarangkalian bahawa tidak lebih 2 daripada 50 orang tu, okey, darah dia adalah O negatif. Darah dia adalah O negatif. Baik, okey, semak jawapan ni, awak boleh semak sendiri. Awak boleh semak sendiri selepas awak dapat jawapan. Awak guna kaedah semak jawapan semula. Okey, sekarang kita akan sambung. Kita akan sambung buat. Okay, baik, kita sambung pula. Okay, macam mana nak kira masalah yang melibatkan taburan binomial. Okay, sekarang kita tengok contoh 6. Contoh 6, ini awak beri buku teks buku surat 196. Okay, baik. Contoh 6 cakap apa? Sebuah kilang menghasilkan sejenis beg plastik. 10% daripadanya, 10% daripada hasilnya dia dapati rosak. Jadi kebarangkalian rosak. 10% awak tahu 10% sama dengan 0.1. Okay. Cari bilangan minimum beg plastik yang perlu disemak semula supaya kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya satu beg plastik didapati rosak adalah lebih besar daripada 0.8. Okey, jadi 0.8 ni adalah P besar awak. 0.8 ni ada P besar. Ada berbanding kat sini. Kat sini kita kena cari P besar berapa. Kita kena cek P besar ni berapa kan.
Dekat sini kita kena cari P besar berapa. Tapi dekat sini kita nak cari, okay, kita nak cari P besar dia dah bagi, kita nak cari berapakah nilai dia, berapakah nilai N dia. Dia kata apa? Cari bilangan minimum. Okay, dekat sini N dia tak bagi, kita kena cari. Dekat atas ni N dia dah bagi, cari P besar. Dekat bawah ni P besar dah bagi, cari N. Basically sama. Cuma kaedah dia lebih tedious sikit, lebih complicated sikit berbanding dengan cari P besar. Okay, jadi kita tahu kat sini okay, yang ni adalah P besar, yang ni P besar. Okay, P besar untuk apa? Dia kata apa? Sekurang-kurangnya 1. So kalau sekurang-kurangnya 1, jadi X mesti lebih besar atau sama dengan 1. Sebab sekurang-kurangnya 1. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sekurang-kurangnya 1. Jadi ni kebarangkalian dia. Kebarangkalian dia adalah P lebih besar atau sama dengan 1. Okey, dia kata apa? Lebih besar. Lebih besar. Jadi lebih besar daripada 0.8. Ni kita nak cari. Kita nak cari ni. Kita nak cari apakah N dekat dalam dia. Okey. Jadi sekarang kalau kita buat kat sini apa yang kita buat kat sini sekarang adalah, okey, sekarang kita tengok dia kata apa? Yang didapati rosak adalah 10%. Dan kita tahu 10% ni is 10% 10/100 jadi 0.1. Okay, P 0.1 Q 1 tolak 0.1. 1 tolak 0.1, so dapat 0.9. 1 tolak 0.1. Okay, jadi dekat sini kita dah kira dah. Kita dah draft bahawa kebarangkalian P, okay, sekurang-kurangnya 1, maksud dia mesti lebih besar atau sama dengan 1. Sekurang-kurangnya 1. Okay, kebarangkalian 1 sekurang-kurangnya 1 beg plastik rosak adalah lebih besar daripada 0.8. Okay, sekarang apa yang kita tahu kat sini? Apa yang kita tahu dekat sini adalah, okay, kalau awak tengok dekat sini kan, sekurang-kurangnya 1 dia jadi apa? Dia boleh jadi okay, yang sekurang-kurangnya 1 kalau sini 1 kan. Okay, kebarangkalian ni kita buat tu kan. Okay, sekurang-kurangnya 1 kalau sini duduk 1 kan. So sini X lebih besar atau sama dengan 1. Okay, bawah 1 adalah kosong kan. Jadi dekat sini apa? X sama dengan kosong. X sama dengan kosong, sini X lebih besar atau sama dengan 1. Okay, instead of awak cari bahagian belah kanan ni, instead of awak cari bahagian ni, sebab kita tak tahu kan N dia berapa. Jadi awak nak buat sampai bila awak nak buat? 1, 2, 3, 4, P X sama dengan 1, P X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, sampai berapa? Kita tak tahu. So instead of awak cari yang belah kanan ni, okay, adalah lebih bijak kalau kita cari yang sebelah kiri. Kita cari yang sebelah sini. Kita cari yang sebelah ni. Kalau cikgu lukis dalam graf kan, okay, yang ni graf binomial kan. Okay, katakanlah 1 kat sini. Ni 1 kan. Jadi kebarangkalian lebih besar daripada 1. Okey, dia duduk kat sini. Dia duduk kat warna kuning ni. Dia duduk kat warna kuning ni. So instead of cari yang warna kuning ni, okey, kita cari yang mana? Kita cari yang warna biru. Cikgu shade je warna biru. Kita cari yang sini. Kita cari yang kat sini. Kemudian awak tolakkan dengan 1. Kan? 1 tolak warna biru, awak dapat warna kuning. Kita nak cari warna kuning sekarang. Kita nak cari warna kuning sekarang. So yang dekat warna kuning ni apa? X lebih besar atau sama dengan 1. Dekat warna biru ni exactly X sama dengan kosong. It's exactly X sama dengan kosong. Jadi kalau kita tahu okey, kalau kita buat balik kat sini kan, okey, kebarangkalian X okey lebih besar sama dengan 1 kan. Okey, ni jadi apa? Kebarangkalian X sama dengan kosong tambah kebarangkalian X sama kosong warna biru ni tambah kebarangkalian X lebih besar dari 1. Jawapan dia apa? Jawapan dia 1. Jawapan dia 1. Sebab kita dah bincang dah, kebarangkalian maksimum nilai dia adalah 1. Jadi kebarangkalian X sama dengan kosong adalah apa? 1 tolak kebarangkalian X lebih besar atau sama dengan 1. So macam cikgu cakap ni, instead of awak cari yang warna kuning, awak cari yang warna biru. Tapi bila dah dapat nak cari warna biru tu, awak kena tolak.
kena tolak dengan 1. Awak kena tolak dengan 1. Atau atau dekat sini kan, atau dekat sini, okey, cikgu sambung kat bawah, sini. Kebarangkalian X lebih besar atau sama dengan 1 sama dengan 1 tolak kebarangkalian apa? X sama dengan 0. Jadi kita instead of cari X lebih besar dari 1, kita tak tahu dia akan stop bila. Kita cari yang belah sini. Sama saja, dia akan menghasilkan nilai yang sama sebab dia ada tanda sama dengan. Sama dengan ni maksud dia left hand side ni equals to right hand side. So instead of cari X lebih besar dari 1, kita cari X sama dengan 0. Kita cari X sama dengan 0. Sebab cari X sama dengan 0, okey, elemen dia 1 saja. Kalau X lebih besar dari 1, macam cikgu cakap tadi, kita tak tahu dia akan berhenti sampai bila. Sebab dia tak bagi tahu kat sini. Dia tak bagi tahu apa nilai. Jadi dekat sini kita tukar jadi apa? 1 tolak P X sama dengan 0. Lebih besar daripada 0.8. Okey, mana dapat ni? Yang ni tadi kita dapat ni. X lebih besar dari 1 sama dengan 1 tolak P X sama dengan 0. Ni dia. Boleh Okey. Kemudian apa yang kita buat? Kita masukkan formula 1 tolak, okey, yang ni. Okey. Kita dah tahu dah P 0.1, Q 0.9, okey, dan R dia adalah 0. Jadi N dia kita tak tahu. Jadi NC 0. Okey, darabkan dengan kebarangkalian P 0.1 kuasa R. R dia 0. Darabkan dengan Q dia 0.9 kuasa N tolak R. So N tolak R is N tolak 0. So N tolak 0 jawapan dia N. Lebih besar daripada 0.8. Lebih besar daripada 0.8. Dan kita tahu apa saja nilai kalau dia punya R kosong, jawapan dia adalah 1. Jawapan dia adalah 1. Apa saja nilai N tak kisah, tapi kalau R dia kosong, nilai dia adalah 1. Dekat sini. Okey, N C kosong, jawapan dia mesti 1. Regardless the value of N. Regardless the value of N. Okey. Jadi kalau awak letak N sini 10 C kosong, jawapan dia 1. Letak N ni 5 C kosong, jawapan dia 1. Letak N ni sejuta C kosong, jawapan dia tetap 1. So kita tahu dah. Kita tahu, okay, the value of NC0, the value of NC0 ni equals to apa? Equals to 1. NC0 is equals to 1. Jadi kita buat kat sini. Okay, 1 tolak, okay, yang ni jadi 1. Okay, 0.1 kuasa 0. Okay, 0.1 kuasa 0. Okay, whatever to the power of 0 kan. N power 0. Sorry, bukan N lah, tengok pening. Cikgu buat huruf A. A power 0, jawapan dia 1. Yang ni awak dah belajar dalam indices kan. Jadi kat sini darabkan dengan 1. Okay. Yang ni darab dengan apa? 0.9 kuasa N. Lebih besar daripada 0.8. Okay. So dekat sini kita dah apa? 1 tolak 0.9 N power N. Okay. Sama dengan, lebih besar daripada 0.8. Okay, lebih besar daripada 0.8. Jadi apa yang kita buat kat sini? Okay, dekat sini, dengan ni tanda negatif kan? Okay, pindahkan ke sebelah. Jadi 1 tolak 0.8 lebih besar daripada 0.9 kuasa N. Dekat sini dapat apa? 0.2. 0.2 lebih besar daripada 0.9 to the power of N. Okay. Jadi daripada sini kan, daripada sini kita kena buat apa? Kita kena buat apa yang kita panggil sebagai log and indexes. Log and indexes. Jadi apa yang kita buat kat sini? Okay, sambung kat sebelah sini. Okay, 0.2 bigger than 0.9 power N. So kita buat log. Jadi log 0.2 sama dengan log 0.9 power N. Okay. Jadi N ni bawa turun
Dapat apa? Log 0.2 sama dengan 2 log 0.9. Okey. Dekat sini kita boleh bawa ke sebelah. Kita boleh bawa ke sebelah. Dia jadi apa? Okey. Sorry, bukan 2, silap. Bukan 2 kat sini. Ini kita bawa turun tu n, bukan 2. Silap, sorry. Kita bawa turun ni n. N log. Jadi kat sini log 0.2 bahagi log 0.9 sama dengan apa? Sama dengan n. Jadi tekan kalkulator saja. Okey, log 0.2 bahagi dengan log 0.9. Okey, awak dapat jawapan dia 15.27. 15.275. So 15.28. Jadi dekat sini okey. Cikgu silap pula kat sini okey. Ni bukan sama dengan. Okey, cikgu tak hati-hati. Ini lebih besar. Lebih besar. Okay, boleh lebih besar daripada So kita dapat apa? Okey. Kalau dekat sini kita dapat nilai dia negatif. Okey. Jadi dekat sini kita betulkan dulu kat sini. Okey, kita betulkan dulu kat sini. So dekat sini awak dapat apa? Log 0.2 apa? Log 0.2 awak dapat negatif 0.69897. So sini dapat negatif. Sini kita dapat apa? Kita dapat negatif 0.698997 sama dengan bukan sama dengan, lebih besar daripada log 0.9 apa? Log 0.9 awak dapat negatif 0. N darabkan dengan negatif 0.04576. Okey. Kalau pindahkan ke sebelah, jadi negatif 0.69897. Okey, oleh kerana ni negatif, bila kita pindah sebelah, dia negatif 0.04576. Okey. Inequalities bila negatif pindah sebelah dia terbalikkan. Terbalikkan tanda jadi N. So awak dapat negatif 0.69897 bagi negatif 0.04576. Okay, awak kira awak akan dapat jawapan dia 15.28. Okay, awak dapat 15.28. Okay, lebih kecil daripada N ataupun N lebih besar daripada 15.28. Okay, dan kita tahu okay, yang ni nilai dia tak boleh pecahan. Tak boleh per titik perpuluhan. Sebab dia barang. Barang mesti 1, 2, 3, 4 orang, barang. Tak boleh ada nombor perpuluhan. Jadi apa yang jadi kat sini adalah apa? Kita cakap apa? N lebih besar daripada 18. Ataupun sama dengan 18 lah. Okey, nilai minimum dia bukan 18, sorry. Nilai minimum dia 16. Okey, dia lebih besar daripada 15.528, jadi N sama dengan 16. So ini adalah apa? Ini adalah minimum dia. Minimum untuk dia rosak adalah yang perlu rosak supaya kebarangkalian dia lebih besar daripada 0.8 adalah 16. Adalah 16. Okey. Boleh Okey, baik. Jadi dengan itu maka berakhirlah subtopik taburan binomial. Okey, lepas ni kita akan belajar taburan normal. Okey, untuk next week dalam kelas. Okey, jadi apa yang cikgu nak buat sekarang adalah awak buat classwork dan homework awak ni lah, iaitu penilaian kendiri 5 ni. Okey, awak siapkan penilaian kendiri 5 dulu item formatif dan juga item formatif awak cuba buat dulu. Kemudian kita akan discuss. Okey. Jadi apa-apa soalan awak boleh ajukan. Kita boleh discuss.